Sawit sebagai punca rezeki meneruskan kelangsungan hidup pekebun kecil. Di mana ini adalah satu video daripada Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Baik. Jom kita saksikan videonya. Komoditi KPPK telah menerbitkan klip berdurasi 3 minit bertajuk Tanah Ini Milik Kita atau The Land Is Ours yang memaparkan kisah pengorbanan keluarga pekebun kecil memanfaatkan tanah mereka dengan menanam kelapa sawit. Penerbitan video ini tepat pada masanya untuk menunjukkan kepada dunia bagi membuka mata negara-negara yang mengenakan sekatan ke atas minyak sawit bahawa Malaysia mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan tambahan 1.8 juta individu lagi yang kehidupan mereka bergantung sepenuhnya dengan rezeki yang dijana daripada hasil sawit. Video ini juga bertujuan untuk menutup ruang jentera propaganda barat, khususnya yang melemparkan dakwaan bahawa sektor perladangan sawit di negara kita dilakukan dengan memusnahkan banyak kawasan hutan dalam negara. Melalui hasil karya ini, kita menyaksikan kisah 3 sekeluarga bersama si ayah, ibu dan anak perempuan mereka diberi kelulusan oleh pihak berkuasa tanah untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit melalui prosedur yang betul, bukannya secara penerokaan haram seperti yang kerap dimomok-momokkan melalui kempen anti-sawit. Jalan cerita yang dipaparkan dalam video ini mengukuhkan justifikasi bahawa setiap pekebun di dunia ini mempunyai hak untuk bertani, mengusahakan tanaman apa pun demi kelangsungan hidup. Satu jaminan di bawah Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di luar bandar atau United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas ataupun UNDROP. Diterbitkan oleh Gerakan Global untuk memperjuangkan kebaikan minyak sawit, iaitu satu inisiatif di bawah KPPK. Klip video ini juga selaras dengan usaha kementerian dalam menegakkan deklarasi PBB itu dan seterusnya mempertahankan hak setiap pemilik tanah untuk bertani demi meneruskan kehidupan. Tambahan pula, sekatan ke atas minyak sawit bukan sahaja melanggar deklarasi PBB tapi juga menutup punca rezeki keluarga pekebun kecil. Jika kita imbas kembali, Kerajaan Malaysia pada tahun 2019 telah menghadkan pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit tidak boleh melebihi 6.5 juta hektar. Pada tahun 2022, Malaysia telah membangunkan seluas 5.8 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit, sama ada oleh pekebun kecil atau syarikat perladangan besar, dengan baki 700,000 hektar lagi yang belum lagi diterokai bagi penanaman sawit. Walaupun sektor perladangan sering dianggap sebagai punca utama kemusnahan hutan, perlu ditekankan bahawa pada tahun 2019 banyak 24% daripada keluasan tanah digunakan oleh sektor penternakan, manakala perladangan pula hanya sebanyak 29%. Daripada penebangan pokok untuk laluan kepada 29% keluasan ladang itu pula perlu ditegaskan bahawa tanaman yang paling banyak menyumbang kepada pemusnahan hutan adalah kacang soya, iaitu dengan sebanyak 19% keluasan. Diikuti jagung dengan 11%, manakala kelapa sawit hanya 8%, sawah padi dengan 6% dan tebu sebanyak 5%. Demi kepentingan industri minyak sawit kita, Malaysia berusaha menjalin hubungan dengan Kesatuan Eropah EU dan Amerika Syarikat bagi mewujudkan situasi menang-menang yang akan memberi manfaat kepada industri minyak sawit secara keseluruhan. Walaupun kedua-dua blok perdagangan berkenaan yang juga kuasa ekonomi dunia kekal menentang kuat perdagangan minyak sawit sejak tahun 2003 lagi, dengan EU khususnya usaha sedang digerakkan ketika ini melalui pelbagai platform. Contohnya menerusi kumpulan kerja bersepadu ASEAN EU ataupun program-program seminar atau webinar dan siri dialog serta perbincangan melalui misi-misi promosi ekonomi dan minyak sawit yang dijalankan. Baik.